Terima kasih Dr. Zalina dan selamat petang semua kerana dapat bersama untuk sesi snippet sebelum bermula sesi pukul 3 nanti. Dan sememangnya seperti saya beritahu kepada Dr. Zalina, saya berada di kawasan rehat Tapah ya, nak ke utara, nak ke Pulau Pinang, ke Perai. Dan tajuk saya untuk hari ini, if the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near. Maksudnya, dalam sesebuah organisasi, kalau kita dalam organisasi, individu atau kumpulan yang ada dalam organisasi dah sentiasa kekal dengan cara-cara lama, kalau tidak ada perubahan, there is no change. Tetapi walhal, kalau di luar sana banyak berlaku perubahan yang pesat, maka kalau kita tidak selari dengan perubahan di luar, ya, perubahan di dalam organisasi kita tidak selari dengan perubahan di luar organisasi, kata Jack Welch, the end is near. Maksudnya, why dia kata the end is near? Kemungkinan kita akan ketinggalan. Kita akan ketinggalan walhal dunia di luar tu sedang berubah. Maka kita sentiasa kena beri perhatian kepada perubahan yang sedang berlaku di luar. Di luar boleh bermaksud dalam sekitar kita dan juga di dalam dunia secara umumnya. What's happening on the outside. And if you go to the next slide, Heraclitus, a Greek philosopher, dia kata, change is the only constant in life. Satu yang pasti berlaku walaupun ribut, hujan, apa juga berlaku perang, ialah change. Perubahan adalah tetap. Change will always be there. Kita dalam sistem pendidikan sentiasa melalui dan mengalami perubahan. Kita tidak dapat mengelak perubahan ini. Walaupun dikatakan oleh ungkapan yang biasa kita dengar, don't mend if it ain't broken. Tetapi ada pakar yang katakan, kalau kita dah terlalu lazim melakukan sesuatu, mungkin sudah sampai masanya kita kena fikirkan semula, adakah cara yang lebih baik? Dan kalau satu perubahan itu adalah untuk satu perubahan yang for the better, untuk peningkatan, itu boleh dianggap sebagai inovasi. Changing for the better is always innovation. Change for change's sake, perubahan kerana perubahan juga berlaku kadang-kala, tetapi perubahan untuk peningkatan merupakan satu jenis inovasi. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini saya pernah kongsikan, kalau anda lihat the next slide, bahawa kita dalam masa pandemik ini melalui juga perubahan. Bila pandemik bermula pada Mac, sekolah ditutup Mac 2020, ramai ada dalam peringkat pre-contemplation kalau anda lihat pada gambar raja yang ada. Apa maksud pre-contemplation ni? Kita tidak tentu lagi bahawa kita nak berubah atau tidak. No intention to change. Tapi bila masa berlalu, kita masuk ke stage contemplation. Bahawa kita terpaksa, we are thinking about changing. Kerana keadaan sekitar kita mula berubah. Kita terpaksa berubah. Kemudiannya, kita masuk ke peringkat preparation, persediaan. Kita belajar daripada rakan-rakan, banyak webinar, termasuk webinar, kemudiannya oleh CDL dan banyak pihak. Guru-guru telah memulakan webinar. You get prepared dan anda mengenali pelbagai jenis tool. Kemudiannya, kalau dah sampai hampir 6 bulan, bulan September, ramai dah kira dalam full action. Dah buat perubahan, make modifications to their behavior. Dan sampai sekarang, kita ada dalam, ramai yang ada dalam fasa maintenance. 6 months to 5 years. Apa jua tools
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang setiap hari Jumaat kita lalui di bawah CDL ini merupakan sebahagian daripada peringkat atau tahap maintenance ini. Dan bila kita akan masuk dalam termination, bila kita dah menguasai sekarang ni menggunakan tools, menggunakan cara PDPR merupakan sebahagian daripada kerja rutin kita. Kita dah biasa. Ini tidak lagi mengejutkan kalau kita terpaksa buat PDPR. So banyak perubahan ini kita terpaksa terima, kita seharusnya terima. Right? Tetapi kalau kita lupakan apa yang kita pelajari, ia boleh masuk ke relapse. Kalau cikgu dan puan-puan lihat dalam gambar raja, akan masuk ke relapse. Dan kalau ke relapse, kita mungkin kena belajar semula. Kita mungkin balik ke preparation, ke peringkat preparation. Untuk belajar semula apa yang kita pernah menguasai. So tuan-tuan dan puan-puan, kita sentiasa melalui peringkat-peringkat ini daripada pre-contemplation kepada termination. Bagi orang yang nak berhenti merokok, mula-mula dia di pre-contemplation sampai dia boleh ada aku yang baru tanpa merokok. Beberapa contoh, tetapi dalam keadaan peringkat negara pun kita lihat pada satu masa dahulu kita begitu selesa dengan adanya taksi. Kemudiannya kita sekarang ni dah begitu biasa dengan Grab. Saya rasa kalau tak ada Grab, kita akan kehilangan sesuatu kerana ia sudah menjadi satu perubahan yang lazim. So tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada semua. Seti slide yang terakhir, kalau ada peluang untuk baca beberapa buku The Power of Habit, maka sama-samalah kita hayati bahawa perubahan itu adalah sebahagian daripada hidup kita. Perubahan itu adalah constant. Ia sentiasa akan berlaku, lebih lagi dalam bidang pendidikan. Lebih lagi dalam bidang pendidikan di mana perubahan sentiasa berlaku. Dan kita perlu terima perubahan secara positif. Itu saja daripada saya untuk petang Jumaat ini. Terima kasih kepada semua yang bersama untuk sesi pada petang ini.